الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Tuan Imam dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah atas limpah kurnianya di pagi yang penuh keberkatan ini, pagi yang penuh dengan kerahmatan ini, pagi Sayyidil Ayyam. Allah Ta'ala masih memberikan keizinan untuk sama-sama kita berkumpul di pagi ini dengan iradahnya dan qudrahnya, yang mana pertemuan kita pagi ini telah pun sabit pada ilmu Allah Ta'ala sejak azali, sebelum kita dilahirkan atas muka bumi ini. Itu sebahagian daripada pemahaman kita terhadap sifat ilmu Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang Allah Ta'ala tahu segala-galanya, termasuklah perkara-perkara yang akan berlaku. Sesungguhnya sebelum Allah Ta'ala mencipta makhluknya, hanya Dia sahaja yang ada. Pada ketika itu Allah Ta'ala telah mengetahui bahawasanya kita, perbuatan kita dan segala pekerjaan kita, Allah Ta'ala telah sedia maklum pada ilmunya sebelum makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebagai tambahan contoh pada cerita tadi ialah kewujudan virus corona yang masih bersama kita pada hari ini, yang kita buat kesimpulan nata'ayashu ma'a corona, kita ni akan duduk bersama corona. Nak lari dia mari, nak hambat pi dia tak lari. Kesemua itu adalah perkara-perkara yang telah pun dalam ilmu Allah Ta'ala sejak azali lagi, sebelum corona itu wujud pada hari ini. Itu sebagai contoh menghurai pemahaman kita terhadap ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, di pagi yang berbahagia ini kita akan sambung balik Bahrul Mazi juzuk yang ke-17. Sampai muka surat 200
40. 240 tu. Satu 42. Tuan-tuan dan puan sekalian, semoga Allah Ta'ala merahmati kita, memberkati kita dan menjauhkan kita daripada segala musibah, bahana dan bala. Bahrul Madhi juzuk 17 muka surat 240. Masalah di bawah tu ialah 142. Kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, masalah isu iaitu sombong pada perjalanan itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat tu mungkin cara penulisan lama itu okey. Mungkin penulisan moden hari ni dia ada tambah sikit-sikit lah. Kerana apa tuan sekalian? Kerana masing-masing bahasa ada grammar masing-masing. Grammar ni orang putih kata, no? Orang Melayu kita kata ada nahu masing-masing. Nahu pun Arab kata, no? Kita kata kaedah penulisan masing-masing. Baik. Sombong pada perjalanan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sombong ketika kita sedang melangkah kaki berjalan, berlari, dan apa saja yang dikiaskan, yang disamakan sifat berjalan. Jika dilakukan perbuatan berjalan ke, berlari ke, tuan, melompat ke dan sebagainya dengan sifat sombong, maka perbuatan itu adalah tempat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu saya kata bahawa makna sebenar Nahabak kata sombong ketika kita sedang berjalan, bukan dalam perjalanan, semasa kita sedang melakukan perbuatan berjalan dengan makna-makna yang seumpamanya. Jika disertakan berjalan tadi dengan sifat sombong, maka berjalan kita itu adalah sesuatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, ini kita nak baca hadis dulu, nanti kita hurai kemudian. Hadis tambahan kepada tajuk kita ini ialah Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mashyatihi laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadbanun. Dan doa itu hadis, mari kita baca sekali semua, ikut saya. Wa bihi qala an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mashyatihi laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadbanun. Apa makna tuan-tuan? Hadis riwayat daripada Ibni Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Kata dia, sami'tu, aku dulu pernah dengar, dulu aku biasa dengar, Rasulullah pernah bersabda, iaitu man ta'azzama fi nafsihi, siapa-siapa sahaja yang
membesarkan dirinya, aw ikhtala fi mashyatihi, ataupun sombong di dalam perjalanannya ketika dia berjalan, laqiyallahu tabaraka wa ta'ala, kompom laqiya, dia akan bertemu Allah di akhirat kelak, wa huwa walhal Allah Ta'ala alaihi, ke atas orang tadi itu, ghadbanun, marah dan murka. Tuan-tuan, itu teks hadis dan terjemahan dia. Fahamnya, hadis ni Nabi sebut dua benda. Pertama ialah, tuan-tuan, sifat orang yang dia rasa lebih pada orang lain. Dia panggil apa ni? Besar diri, ta'azzama fi nafsih. Itu yang pertama nah. Orang yang dia berasa besar dan lebih pada orang lain. Yang kedua ialah dia sombong ketika dia berjalan, ataupun perbuatan yang seumpama berjalan. Maka dua-dua perangai ni, hak pertama rasa lebih pada orang, yang kedua jalan dengan penuh kesombongan. Dua orang ni, dua perangai ni, kata Nabi, kompom mereka semua akan bertemu Allah Ta'ala. Bila ni? Di padang mahsyar kelak. Walhal ketika bertemu itu, Allah Ta'ala murka kepada mereka. Itu makna yang kita kata cukup clear no? Berkaitan dengan buruknya sifat sombong. Tuan-tuan pun sekalian, sombong tidak habaq dah itu ni. Pun orang panggil juga. Tu bahasa Kedah kita. Menyombong, tuan-tuan. Mendongak ke atas. Itu antara dia panggil simbolik-simbolik dia. Yang mana secara umumnya sombong itu maknanya dia berasa hebat, dia berasa megah dengan diri dia, yang mana orang ni semua komen daripada dia. Dia nombor satu, orang lain komen. Itu nah abang kata makna umum sombong. Orang yang sombong ini secara dasarnya, kenapa Allah Ta'ala murka? Nombor satu, Nahbak kata, kamu tu ambil sifat Allah. Tuan-tuan, kita ada baca Al-Asma Al-Husna, Al-Mutakabbir, yang maha besar, yang maha besar zatnya. Terjemah cara bahasa kampung takabur ni, yang maha sombong. Terjemah pelik-pelik tak orang marah kita pula. Nah habaq setara itulah. Al-Mutakabbir itu sifat Allah. Maknanya kalau kita ni hidup sombong, kamu tu hanya makhluk yang lemah. Yang kamu tu nak ada pun Allah kena cipta. Yang kamu tu kalau Allah kata tak mau, kamu pun tak ada. Ada kamu pun dengan iradah dan kehendak Allah. Wujud kamu dengan kudrah kuasa Allah. Maka kamu tu nak bangga tang mana? Kamu tu nak lebih tang mana? Kamu nak menyombong pasal apa? Hakikat kamu teramat lemah. Kalaulah teramat lemah, komen sepana kata orang Kedah. Tak ada pasal layak kamu nak pergi sombong. Itu sifat Allah Ta'ala. Lepas Allah sebut dalam hadis qudsi, al-kibriya'u, kan, sifat sombong itu adalah jalali, adalah kemegahan aku, kata Allah. Layaklah pasal Allah Ta'ala zat yang wajibul wujud, yang maha segala-galanya, dan tuan, itu layak bagi Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala murka geng-geng sombong ni. The group of sombong, geng sombong kita panggil. Kerana lupa hakikat diri. Awak tak tengokkah perjalanan hidup kita? Tang mana ustaz? Kita tuan-tuan beranak hari telanjang bulat. Dogoi kata orang Kedah.
Masa beranak hari tu ni hari pertama, saat pertama kita lahirkan tuan dogoi. Nah, orang kata suara benang pun tak ada. Dogoi telanjang bulat. Kemudian Ustaz, mati pun tuan-tuan sekalian. Habis segala pakaian mewah kita, harta benda kita, semua kita tuan tak bawa dalam kubur kita. Yang bawa tuan kain kapan sahaja. Tu pun tuan kain kapan bukan ada 1,200. Nah, pakej kain kapan beli siap di kedai 120 kali kain kapan tuan. Kain kapan kapok baru yang buat nak mandi mayat siap 100 je. Nah, habaq mai dan tak lama tuan kain tu dia reput. Dogoi pula kita dalam kubur. Maka orang yang Allah Ta'ala rahmati dengan nikmat kubur, itu cerita lain. Tapi Nahabak kata secara adatnya kain kapan dua akan reput, dogoi pula. Itulah hakikat kita. Datang pun kosong, balik pun kosong. Kita perhati tang tu sahaja tu, hampa beranak mai pun kosong, dogoi. Esok mati pun dalam tanah dogoi juga. Maka nak megah tang mana? Dan pemerhatian terhadap kita tuan, beranak ni telanjang. Dalam kubur pun tak ada apa. Bukan benda yang khayalan. Hak cerita dogoi masa dilahirkan, dogoi pula masa kita tuan-tuan dikebumikan. Selain kapan kita reput. Itu bukan cerita omong-omong. Pasal apa? Kita ada hidup lah umur 30-40 tuan-tuan, duk tengoklah kematian tu berlaku. Duk tengok kelahiran tu berlaku, maknanya. Dan kita pun telah ada pengalaman tu. Hak lahir lah, mati dah lagi. Maknanya satu benda yang kita yakin, lagu tu betul no. Makna tuan kita serba-serbi ialah kurang. Kalau kita fikir sikit hak kurang kita tu, tak ada ruang kita nak sombong, tuan-tuan sekalian. Batulah Nabi sebut bahawa tuan-tuan, Allah Ta'ala tak melihat kepada warna kulit, tidak melihat pada zahir kita. Sebab apa? Macam-macam. Sebab hak zahir tuan sekalian akan dihiasi dengan kemampuan masing-masing. Tetapi ukuran Allah ialah pada hati kita. Tentu duduk. Dan kena ingat hak sombong, menyombong apa semua ni, itu penyakit hati. Diterjemahkan tuan-tuan dengan cakapan kita ataupun perbuatan kita. Ada pun kemampuan lahiriah orang kaya tuan-tuan, dia ada brand-brand dia bila pakai baju ke seluar ke apa ke, kasut ke apa ke, itu kemampuan dia. Orang yang kurang sikit tuan, cara dia juga. Tuan-tuan sekalian, tapi lah tak kalau zaman bandel banyak tuan, brand orang kaya tu pakai belakang. Dulu pakai cap boya tak berani pasal mahalnya baju hang tuan, lah tak kalau RM10 saja. Hak mana Ustaz? Hak bandel 20 tahun dulu ni, 10 tahun dulu lah lagi mahal kalau lama-lama tuan. Nak habaq mai, tapi nak habaq kata itu bukan ukuran. Kerana tuan, tempat pandangan Allah, tilik Allah ialah pada hati kita. Dan sombong itu penyakit hati. Maka siapa-siapa yang muhasabah diri, perhati tentang hakikat diri dia, beranak pun dogoi, esok dalam tanah pun dogoi. Mereka Allah izinkan mendapat nikmat kubur. Maka teman sekalian, tak sepatutnya kita rasa lebih pada orang. Baik tuan-tuan sekalian, kemudian yang ketiga, Allah murka sombong sebab apa? Kita telah menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuan-tuan kompom sifat baginda tak sombong. Tak sombong. Sebab tu cerita Nabi berkawan dengan budak-budak, tu dia berasa tak sombong lah tu. Tuan-tuan, Nabi tuan-tuan suka bergaul juga dengan para wanita, berkomunikasi baik.
khasnya janda-janda. Nabi juga ada bagi hadiah apa lebih kurang. Ini abang kata Nabi ni dia tidak sombong. Janda pun Nabi buat baik, bukan anak darah je. Abang kata lah, perempuan dengar faham kualim pula. Dan yang ketiga, untuk sekalian, Nabi berinteraksi dengan semua, termasuklah orang miskin. Sahabat Nabi pun ramai yang miskin. Sahabat Nabi yang Nabi sayang, Nabi janjikan syurga, ada juga orang miskin. Maknanya dengan perbuatan Nabi itu, Nabi ajak main kat kita, kita tak boleh sombong. Semua kita kenal dalam sekalian, anggap serupa. Budak-budak pun kita geng. Perempuan yang janda pun kita kawan. Dan orang miskin pun kita geng juga. Maknanya itu dia tak sombong. Kita ni kadang-kadang hang budak-budak kenyak pergi duk joh. Ni orang tua sembang ni hang kau tipu sekarang. Kanyak beringus macam-macam lah. Cakapan lagu tu megah tu. Cuma budak tu dia tak kata, dia kata Pak Long tua ni ingat kubur tak jauh tu. Saya muda lagi, kubur jauh lagi. Cuma mujuk budak tu pun dia pandai hormat orang tua. Awak ustaz salahkah cakap aku tu? Salah. Apa ada lebih pada umur? Memang umur lebih. Tapi kelebihan bukan daripada umur. Walaupun Nabi menghormati orang yang lebih tua, dan Nabi ajak kita untuk utamakan orang yang lebih tua, betul. Tapi pada hakikatnya tidak ada kelebihan apa pada umur. Bahkan umur itu pun tempat ditanya di akhirat esok. Umur tu hampa guna untuk apa? Tuan, itu nak abang kata, jangan megah dengan umur tu, Allah beri pinjam. Bila umur kita ni akan ditanya, umur tu hampa buat apa? 60 tahun dah buat apa? 70 tahun dah buat apa? 95 tahun buat apa? 120 tahun buat apa? Baru ni nak share satu video. Orang perempuan umur dia 14, 12, 148 tahun, 148 tahun. Negara Timur Tengah, saya tak ingat negara mana. Dia ambil video tu tengah duk baca Quran tanpa pakai spek mata. Jinah abang kata apa? Mata bergari lagi. Orang tua kata mata bergari lagi. Faham kot bergari no? Gari mana mata nampak clear lagi. Tak gaduh pakai spek. Baca tuan. Baca di Quran, tengok Quran, Masya Allah. Tu umur 148. Nak cerita apa tu? Jika ditanya esok sampai 100 tahun buat apa ni? Baca Quran. Jawapan tu clear. Tuan-tuan. Tanya pula umur berapa? 90 tahun. Lepas tu umur hak 90 tahun dah buat apa? Tuan-tuan, jawapan tu keluar dari tangan kita, keluar dari kaki kita, mata kita, pakat dia jawab belakang. Tuan-tuan, maka Sayyidina Habib kata bila umur tu tempat ditanya, makna tuan umur kita ni bukan untuk kita megah kita tua ke muda ke. Maknanya umur tu ialah pinjaman sebagai satu ujian. Sebab tu dia akan periksa balik. Tuan-tuan pun faham dah, akhirat ni macam dewan periksa lah lebih kurang. Di sudut apa? Konsep tanya balik. Lepas tu tanya mu kena jawab dah. Jawab tu clear ke tak clear. Tapi hebatnya Allah Ta'ala supaya tuan-tuan manusia ni tak berbohong sampai akhirat, mulut kena kunci. Mulut kena kunci. Awak ustaz, suara tak bunyi, huruf pun tak keluar. Tapi nak jawab soalan di padang mahsyar tu apa dia? Semua anggota kita. Tangan yang kita nabtu syubih dan kaki yang kita melangkah dengan dia. Mata yang kita melihat dengannya.
Telinga yang kita mendengar dengan dia. Semua pakai dua habaq belakang report. Gini-gini. Kalau 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Tuan-tuan, kita guna benda-benda yang baik. Alhamdulillah. Jawapan tu clear. Maka selamatlah kita daripada api neraka. Saya nak kata apa tuan? Nak habaq mai kata. Duk sombong kata kami tua. Hang tu khanyak lagi. Bukan nak tipah. Tuan-tuan, itu cakapan sombong. Umur tu pun Allah beri pinjam. Umur 80 dah kata hampa ni aku 80 tahun dah. Hampa tu baru 40 tahun. Bos tahun jagung duk sembang hampa. Contoh. Di Tapak Long 80 telajak tu kalau ikut 63 tahun je. Subsidi 17 tahun. Pak Long dah sedang sama lah. Contoh kalau melawak main tu tuan, pening juga kawan tu. Tapi nak habaq kata sombong dengan umur tak ada laku tuan-tuan, tak ada laku. Baik. Dan Nabi berkawan baik dengan orang miskin. Tuan-tuan, jadi ketua negara ni, khalifah ketua negara. Nabi pula Rasul lagi. Penghulu ke segala makhluk langit dan bumi. Nombor 1 Nabi kita ni. Tuan-tuan, tapi Nabi berkawan dengan semua level manusia. Pasal apa? Nabi ajak tidak ada kasta dalam Islam. Dia tak ada tuan-tuan ni kata Brahma tinggi sikit. Kemudian kalau paria, itu koman sepanah. Itu tak ada, dia ajaklah agama. Kulit warna apa, bahasa apa cakap, tuan-tuan, harta apa ada, banyak ataupun sikit, semuanya serupa. Kerana tuan-tuan sekalian, Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Bukan paling putih, bukan paling segak, bukan paling kaya, bukan paling tua, bukan paling pandai, tapi paling takwa. Takwa tidak syarat kaya, takwa tak syarat segak, takwa tak syarat tua. Maka tuan-tuan sekalian, siapa yang bertakwa itulah orang yang paling mulia. Itu megah tuan-tuan dengan kita ni rasa lebih pada orang lain. Hakikatnya semua pinjaman semata-mata. Celah habaq bila sebut pinjam ni apa dia? Hak orang. Dia sebut pinjam ni makna apa? Hak orang. Masuk lagi ustaz, dia bagi, dia boleh ambil balik. Habis itu bukan milik kita. Habis itu maknanya kalau pinjam tu hak orang, dia boleh ambil bila-bila. Bukan hak kita pun. Tu nak megah tang mana? Nak sombong pasal apa? Nak sombong sebab kita kaya lebih pada orang lain. Kaya tu pun pinjaman. Milik siapa ustaz? Milik Allah Ta'ala yang mutlak. Habis itu kaya tu Allah bagi pinjam sat. Itu pun sebab kamu rajin usaha sikit, Allah beri. Ada orang usaha Allah tak beri pada tuan. Maknanya Allah beri pinjam kaya tu sat, sementara kita nak mati. Tiba-tiba sombong dengan harta yang lebih pada orang lain. Tuan-tuan, Allah yang maha kayanya, bukan kamu. Kadang-kadang benda lagu tu kita terlepas pandang. Melihat apa yang ada kat kita ni, Allah beri pinjam. Hak tu kita terlepas pandang kadang-kadang tuan-tuan. Saya dengan tuan-tuan mungkin serupa lah. Bab apa ni? Bab terlepas pandang. Iaitu apa yang ada kat kita ni semuanya pinjaman. Tuan-tuan, ada orang nak berniaga tuan-tuan sekalian. Dia kata bisnes ni kena ada sikit apa panggil ni, kaedah yang tersendiri. Nak pergi minta projek, dia kata nak kena nak kereta besar. Dia kereta besar tak ada, pinjam kereta kawan. Tuan-tuan, cabang 3 ke cabang 4 saya kira lah. Lubang 2 ke. Pasal apa? Kalau tu nak kereta besar sekali lagi ke, dia pun tengok kata ini okey ni.
Pasal apa? Kalau kontraktor nak kata lagu ni confirm duit banyak. Bila duit banyak dia boleh fund projek cepat selesai. Pasal apa? Dia ada kemampuan, dia sudut modal. Tuan contoh. Tengah bincang apa semua, dia telefon bunyi. Weh, kereta bila datang? Contoh kan. Contoh sajalah. Kita ambil kunci tu ada, tuan-tuan. Ambil tak aku malah naikkan hang. Tuan-tuan, contoh saja. Muka merah mencukar. Telinga capang tu sebab apa? Melu. Nah habaq ke saya ni insya-Allah model jenuh. Tak percaya tu tengok kereta tu. Tuan, wahai pinjam, tengok geran nama orang lain. Nah habaq main tuan. Tiba-tiba kawan tu dia ambil je kan, merah padam muka ni, malu. Nah habaq apa tuan-tuan? Pinjaman tu hakikat lagu tu lah. Kalau tuan ambil balik tuan, kita tak ada apa. Nah habaq kata, baik usaha kita megah. Itu 3 lah alasan kenapa Allah murka orang sombong ni.